Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha bid'ah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita ni untuk kita baca kitab Nailul Autar karya Al-Imam Asy-Syaukani, hadis, kitab berkenaan dengan hadis daripada sudut hukum fiqh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ni diberkati oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam kita ada bincang berkenaan dengan hadis khitan. Hadis khitan, kita ada sebut tentang khitan ni, orang yang mula-mula sekali khitan adalah Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS masa dia khitan itu umur dia 80 tahun. Dan Ibrahim AS ni khitan dia menggunakan kapak. Jadi daripada hadis tu dijadikan dalil bahawasanya khitan bagi orang lelaki ni hukumnya adalah wajib, kerana ia di bawah kategori mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Adapun khitan bagi wanita itu pula ulama berbeza pendapat. Ada ulama mengatakan khitan bagi wanita itu adalah wajib, dan ada ulama mengatakan kategori adalah harus, dan ada ulama mengatakan ia di bawah kategori sunat. Mazhab Syafi'i rahmatullah alaih adalah antara ulama yang mengatakan bahawasanya khitan bagi wanita hukumnya adalah sunat. Di sana ada ulama yang, kalau yang kontemporari ni, ada ulama yang mengatakan haram pun ada juga. Kalau di Mesir ni dulu Syekhul Azhar dulu, namanya Sayyid Tantawi, dia antara ulama dunia dulu pernah menyatakan bahawasanya hukum khitan bagi wanita ni adalah haram. Tapi Yusuf Al-Qaradawi dia berpandangan, Qaradawi sendiri berpandangan khitan bagi wanita tu adalah makruh. Yang tu kita dah bincang semalam, daripada apa yang kita dah bincang, cuma ada tambah sikitlah daripada apa yang kita dah bincang. Pada hari ini kita baca satu tajuk. Tajuk dia adalah Babul Istihbab Ghairil Yadain Qabla Al-Madmadah wa Ta'kidihi li Naumil Laili. Bab yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkenaan dengan galakkan kita basuh dua tangan sebelum berkomoh-komoh. Wa ta'kidihi li Naumil Laili, dan lebih digalakkan sangat kita basuh dua tangan kita itu ketika kita bangun daripada tidur waktu malam. Jadi kita tidur, kita bangun waktu malam, lepas tu kita nak pergi bilik air, kita jangan terus kita celup tangan kita dalam tangan kita gitu. Ada satu lagi, kita basuh tangan ni sebelum kita berkomoh-komoh. Bila kita nak berwuduk, kita jangan terus basuh muka, jangan terus masuk air dalam mulut. Tangan kita tu kita basuh dulu. Tu cerita yang kita nak bincang pada petang ni insya-Allah. Hadisnya an Aus bin Aus As-Saqafi. Aus bin Aus As-Saqafi. Aus bin Aus As-Saqafi ni ulama berbeza pendapat apakah dia ni sahabat ataupun tidak. Walau bagaimanapun, bila kita semak, didapati pandangan yang paling kuat mengatakan Aus bin Aus ni adalah sahabat Nabi lah. Nama betul dia Aus bin Aus As-Saqafi tu nama gelaran dia. Aus As-Saqafi bapak dia tu kan, itu gelaran dia. Sebenarnya nama penuh dia Aus bin Huzaifah As-Saqafi. Dia ni antara didakwa sebagai salah seorang ahli sufah yang duduk di keliling masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kalau kita baca dalam hadis Nabi sallam, kita akan jumpa kisah berkenaan beberapa orang sahabat yang dikenali sebagai ahli sufah. Ahli sufah ni maknanya orang yang duduk di beranda masjid Nabi Muhammad sallam, yang kerja mereka ni lah menuntut ilmu. Ajar dia kerja diorang. Jadi antara orang yang duduk kat situ tu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu yang terkenal lah. Antara lain ada nama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi ahli sufah. Ada seorang ni namanya Aus bin Huzaifah, ataupun nama lainnya orang panggilnya Aus bin Aus As-Saqafi ni. Dia ni dikatakan sebagai ahli sufah. Walau bagaimanapun ada sebilangan orang menafikanlah dia bukan ahli sufah. Dan dia ni adalah sahabat Nabi. Walaupun asalnya ulama berbeza pendapat status sahabat Nabi dia tu, ada orang kata dia bukan sahabat dan ada sebilangan kata dia sahabat. Tapi yang paling kuat mengatakan dia ada dikira sebagai sahabat. Di kalangan ulama hadis bercerita mengatakan bahawasanya dia ni adalah sahabat. Dan dia ni selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni tak duduk di Madinah. Dia pergi duduk dekat Syam, Syria. Lah, kubur dia dekat Damsyik. Kubur dia dekat Damsyik, Syria. Dia ada riwayatkan kepada kita satu hadis. Kata apa? Apa kata hadis tu? Qala, kata Aus bin Aus,
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tengok Nabi Muhammad sallam tawaddaa, Nabi berwuduk. Dia tengok sendiri Nabi Muhammad SAW berwuduk. Masa dia tengok Nabi wuduk tu, fastawkafa salasan ay ghasala kaffai. Dia tengok Nabi Muhammad SAW ni masa nak berwuduk tu, Nabi akan basuh dulu dua tapak tangan dia. Nabi basuh dulu. Nabi ni bukan, kalau kita tengok anggota wuduk ni mulanya dengan basuh muka kan, basuh muka dulu. Tapi dia tak basuh muka dulu, tapi dia basuh dulu tapak tangan. Jadi basuh tapak tangan tu bukan rukun bagi wuduk. Rukun wuduk tu yang muka, tangan, kepala, kaki itulah. Itu yang dikatakan rukun bagi wuduk. Tapi tangan ni bukan. Tapi yang Nabi Muhammad buat ni kategori adalah sunat lah. Nanti kita tengok perbincangan dalam kalangan ulama. Baik. Itu yang pertama. Ada yang pertama. Maksudnya sahabat Nabi nama Aus bin Aus As-Saqafi ini dia tengok Nabi Muhammad SAW bila nak berwuduk, Nabi Muhammad SAW dia akan basuh dulu dua tapak tangan baginda. Gitu. Baik. Itu. Yang keduanya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada bersabda. Apa kata Nabi? Iza stayqaza ahadukum min naumihi. Nabi kata apabila seseorang kamu ni bangun daripada tidur. Kita tidur malam tu kan, bila kita tidur tu kita bangun. Bila kita bangun tu kita ada benda yang Nabi Muhammad kata kita jangan buat. Apa dia? Fala yaghmis yadahu. Jangan dia celup tangan dia hatta yaghsilaha salasan, hinggalah dia basuh dulu tangan. Maksudnya kalau dia bangun tidur, lepas tu dia pergi ke bilik air, lepas tu dia nak mandi, dia nak guna air dalam kolah tu, dia jangan terus celup dua tangan dia dalam kolah, jangan. Dia basuh dulu kat luar sebanyak 3 kali, kata hadis Nabi sallam. Kenapa Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana semasa dia tidur itu dia tidak tahu dekat mana tangan dia pergi. Masa dia tidur tu mungkin ada air basi, dia gosok air basi, ataupun dia pegang kemaluan dia, apa dia pegang punggung dia kan. Jadi di situ tu dia tak tahu masa dia tengah tidur. Maka disebabkan itu takut-takut bila kita sentuh air basi sebagai contoh. Jadi masa kita bangun tu dah kering. Bila dah kering tu kita pergi celup tangan dalam air kolah tu. Jadi air basi tu dah bercampur dengan air kolah. Maka disebabkan itu dia tidak dibenarkanlah, tidak digalakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita ni nak pergi kat kolah tu jangan terus celup tangan, kita basuh dulu tangan kita sebanyak 3 kali. Type. Rawahu al-jamaah illa anna al-Bukhari lam yazkur al-adad. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh jemaah ulama hadis lah. Bukhari, Muslim, Imam bla bla tu lah. Cumanya Imam Bukhari ni tak sebut 3 kali tu. Dia hanya sebut, dia kata basuhlah tangan. Dalam riwayat Imam Bukhari kata jangan dicelup tangan kecuali dia basuh dulu tangan tu. Dia tak sebut 3 kali dalam riwayat Al-Bukhari. Wa fi lafzi Tirmizi wa Ibnu Majah iza istayqaza ahadukum minal lail. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dia tak sebut apabila kamu bangun daripada tidur. Tetapi dalam riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dia guna apabila kamu bangun daripada malam, bangun malam. Jadi kalau sebut bangun tidur ni umum ni maksudnya subuh pun berlaku juga. Ataupun kita tidur zuhur, kita bangun, itu pun istaiqaza ahadukum min naumihi, bangun daripada tidur. Tapi kalau istaiqaza ahadukum minal laili, ini malam lah, merujuk pada sembahyang malam. Okey. Jadi hadis ni nampaknya yang pertama tadi kita nampak sahabat Nabi nama Aus bin Aus As-Saqafi, dia tengok Nabi Muhammad. Dia tengok Nabi ni sebelum berwuduk, Nabi akan basuh tangan dua tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang kedua ni pula bukan sahabat Nabi tengok Nabi, tapi Nabi sendiri cakap bahawasanya kita ni kalau bangun daripada tidur jangan duk terus celup tangan dalam air, tapi kita basuh dulu tangan kita gitu. Ada yang kedua. Hadis yang ketiga an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dia ni ranking kedua selepas daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lepas tu ranking kedua tu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan dia ni adik kepada Asim ni dia kahwin dengan seorang perempuan namanya Ummu Amarah. Abang kepada Abdullah ni nama Asim, anak Umar lah. Asim ni dia kahwin dengan seorang perempuan namanya Ummu Amarah. Asim ni kahwin dua tu dapat anak tu nama Laila. Laila ni pula dia kahwin dengan seorang lelaki namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz dengan Laila ni kahwin dapat anak tu nama Umar bin Abdul Aziz. Yang itulah susu galuh Umar bin Al-Aziz dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Okey, tak apa cerita tu. Yang kita nak cerita ni sahabat Nabi nama Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an.
Kata dia anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Kata dia Nabi Muhammad sallam ni ada berkata. Kata Nabi, "Iza istayqaza ahadukum min manamihi." Apabila seseorang kamu tu bangun daripada tidurnya, fala yudkhil yadahu fil ina'i, jangan dia masukkan tangan dia di dalam bekas. Mana-mana bekas air jangan masuk, hatta yaghsila salasa marratin, hinggalah dia basuh tangan dia sebanyak 3 kali basuh terlebih dahulu. Basuh dululah tangan tu, kata Nabi. Fa innahu la yadri aina batat yadahu aina tafat yaduhu. Sebab masa dia tidur tu dia tak tahu tangan dia pergi kat mana. Atau aina tafat yaduhu, ataupun dalam riwayat lain dia guna, ataupun dia tak tahu di manakah tangan dia berlegar, berputar-putar. Masa tidur tu kat mana tangan dia pergi kan, dia tak tahu masa dia tidur. Maka disebabkan itu dalam hadis ni digambarkan apabila kita tidur, kita bangun, tangan tu jangan terus celup di dalam bekas air, tapi kita basuh dulu sebanyak 3 kali basuh, begitu. Rawahu ad-Darqutni wa qala isnadun hasanun. Hadis ni sanad dia hasanah. Kalau hasan sahih, kalau kita belajar ilmu hadis, kita dengar hadis ni sahih, hadis ni hasan, maknanya hadis ni boleh jadikan sebagai sandaran hujjah, gitu. Baik. Qaluhu Aus bin Aus. Aus bin Aus. Dia nak cerita siapa dia, Aus bin Aus. Wa yuqalu Ibnu Abi Aus fi suhbatihi khilafun. Dikatakan Ibnu Abi Aus ni berkenaan dengan sahabat khilaf. Ulama berbeza pendapat lah, dia ni sahabat ke tidak. Waqad zakarahu Abu Umar fi sahabati, tapi ada ulama nama Abu Umar, dia kata dia ni memang sahabat. Jadi Aus bin Aus, perawi hadis yang kita baca ni adalah sahabat Nabi. Walaupun ada khilaf lah, tapi yang pasti majoriti ulama mengatakan dia dikira sebagai sahabat. Wa hadzal hadis ma'nahu fi sahihain min hadis Utsman bin Lafzin faghra ala kaffaihi salasa maratin faghasalahuma. Baik. Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, iaitu dalam Al-Bukhari dan Muslim, dia tak sebut kita basuh terlebih dahulu, tapi dia suruh kita fabrah ala kafain. Maksudnya sebarang benda yang ada kat tangan tu kita kena buang. Kan? Kalau kita nampak ada sebelum kita nak basuh tu, kita gosok-gosok dulu. Macam itulah, kita kosongkan tangan kita, barulah kita basuh dengan air sebanyak 3 kali lah, gitu. Hadis yang kita baca tadi, Nabi Muhammad SAW tak nyatakan pula kita gosok-gosok dulu tangan tu, kita basuh terus kan. Tapi dalam hadis yang lain ada menyatakan bahawasanya kita gosok dulu sebanyak 3 kali, barulah kita basuh kedua tapak tangan. Wa qala fi akhirih ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Dia kata dalam Utsman bin Affan ni, dia riwayatkan, dia kata beginilah aku tengok Nabi Muhammad SAW berwuduk. Dan kalau kamu tengok wuduk, macam inilah wuduk Nabi SAW yang aku tengok Nabi Muhammad berwuduk dulu. Jadi sahabat Nabi ni antaranya namanya Utsman bin Affan. Dia ni sahabat Nabi yang berwuduk sebiji macam wuduk Nabi SAW. Wa akhraja Abu Daud min hadis Utsman aidan. Tapi dalam riwayat Imam Abu Daud pula macam mana? Tadi riwayat Imam Bukhari Muslim yang menggambarkan daripada sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan juga, tapi dalam riwayat Imam Abu Daud pula. Dia guna afragha biyadihi al-yumna 'ala al-yusra. Dia menggosongkan tangan macam ni, tangan kanan di atas tangan kiri. Dia gosok macam tu. Summa ghasala ila al-qu'ain. Lepas tu dia basuh tangan ni, bukan sekadar tapak, dia basuh ni dengan pergelangan tangan sekali. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ni, sebelum Nabi Muhammad SAW berwuduk, Nabi akan gosok tangan gosok macam tu kan. Lepas tu dia akan ambil air, dia basuh dulu tapak tangan, bukan sekadar tapak, tapi pergelangan tangan ni, sampai ke pergelangan tangan. Dia basuh macam itulah, basuh semua. Jadi sunat dia begitulah. Bila kita berwuduk, kita jangan wuduk dulu, kita basuh dulu tangan kita yang ni sampai pergelangan, mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud gitu. Baik. Wal hadis yadullu ayati ghasl al-kaffain qabla al-wudu. Hadis syariatkan kita basuh dua tangan sebelum kita berwuduk. Jadi sebelum kita wuduk ni, kita basuhlah dua tangan kita ni, digalakkan Qad ikhtalafa an-nasu fi dhalik. Cuma ulama adalah sikit berbeza pendapat tu. Beza pendapat tu sunat ke wajib macam itulah. Fa inda al-hadi fi ahadi qaulai. Ada satu aliran al-hadi, dia panggil. Al-hadi ni salah satu aliran Syiah dalam mazhab ni. Dia banyak, ada 12 aliran kan. Dia ada Ismailiyah, Isnata Asyariyah, dia ada Zaidiyah, Ja'fariyah, bla 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 tu. Lepas tu dalam satu tu nama Zaidiyah yang banyak bertapak dekat Yaman. Dalam situ tu dia ada satu pula aliran kecil dalam Zaidiyah tu, namanya Al-Hadi, nama dia Al-Hadi. Al-Hadi ni dia kata wal muayyadu billah wa Abi Talib wal mansur billah wa Syafi'iyah wal Hanafiyah.
Dia sebutlah bukan sekadar mazhab Hadi tu. Ada pula pandangan Abu Talib, ada pandangan Al-Mu'ayyidu billah, ada pandangan Al-Mansur billah, ada pandangan ulama mazhab Syafi'i. Maknanya antaranya ni ulama Syafi'i dan juga pandangan ulama mazhab Hanafi. Dia kata apa? Annahu masnunun wala yajib. Yang dikatakan basuh tangan dua tu, basuh dua tapak tangan sebelum berwuduk tu, dia kata sunat, bukan wajib kata dia. Kenapa? Li hadis yang tawadda'a kama amarakallah wa lam yazkur fihi ghuslal yadain. Sebab bila kita tengok yang Allah Taala suruh kita berwuduk itu tidak termasuk basuh dua tapak tangan. Hanya basuh tangan Jadi basuh tangan, wuduk, basuh muka, basuh tangan kan. Jadi sebelum itu basuh tapak tangan. Jadi dua basuh tangan tu, dua basuh tapak tangan tu tidak ada di dalam suruhan Allah Subhanahu dikatakan sebagai anggota wuduk. Anggota wuduk ni tersebut dalam Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tu Quran sebut. Allah Ta'ala kata basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Jadi dalam ayat Quran tu tak sebut pula sebelum tu kena basuh dua tapak tangan. Tak ada. Tapi disebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi bila sebut hadis tu pula dua keadaan. Yang pertama sahabat Nabi tengok Nabi Muhammad buat. Dan satu lagi adalah sahabat Nabi cerita bahawasanya Nabi bagi tahu yang Nabi suruh kita basuh dulu sebanyak 3 kali basuh. Gitu. Jadi basuh tapak tangan tu dikategorikan sunat bukan wajib. Qala Al-Qasim, berkata ulama yang bernama Al-Qasim, ada seorang ulama lah zaman dulu nama Al-Qasim. Wa huwa ahadu qaulai Al-Hadi wa ilaihi zahaba ibnuhu Ahmad bin Yahya faril istiqaz alladhi sayatu ba'da dhalik. Tiba-tiba ada satu pandangan dalam mazhab Al-Hadi tadi. Kita sebut tadi ada satu mazhab Syiah namanya Al-Hadi, nama dia. Anak nama Ahmad bin Yahya. Anak kepada Al-Hadi ni namanya Ahmad bin Yahya. Dia punya fatwa beza dengan bapa. Bapa dia kata hukum sunat. Tapi pandangan anak dia kata wajib. Dia kata kita ni basuh tangan sebelum berwuduk tu, basuh tangan 3 kali tu hukumnya adalah wajib, kata dia lah. Ini pandangan Syiah, bukan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ujibu, kata Imam Asy-Syaukani, aku nak jawab. Aku nak balas baliklah dakwaan tu. Dia kata bi annahu la yadul 'ala al-wujub liqaulihi fihi fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Dia kata tak boleh tu kita nak kata wajib. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi Muhammad SAW kaitkan dengan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Nabi kata masa kamu tidur, kamu tak tahu tangan kamu pergi ke mana. Jadi bila dia kata kamu tak tahu tangan ke mana, maksudnya kalau kamu tahu, tak timbullah isu nak basuh dua tapak tangan tu. Jadi di situlah menjadi dalil basuh dua tapak tangan sebelum daripada berwuduk itu hukumnya adalah sunat bukan wajib. Gitu. Wal ya'lam anna mahallan naza' ghasluhuma qabla al-wudu'. Dan tempat perbincangan kita ni adalah sebelum daripada kita berwuduk. Basuh dua tapak tangan ni dalam hadis disebut dalam dua keadaan lah. Yang pertamanya sebelum kita berwuduk dan satu lagi ketika kita bangun daripada tidur. Begitu. Wa hadisul istiqas al-ghaslu fihi la lil wudu' fala dalalata lahu 'ala al-matlub. Hadis istiqas itu adalah basuh. Masa kita bangun tu basuh tangan. Satu lagi tajuk dia adalah wuduk. Jadi dua tajuk yang berbezalah. Bincang tu dua tajuk yang berbeza. Okey, wa mujarradul af'al la tadullu 'ala al-wujub. Secara dasarnya basuh dua tapak tangan sebelum daripada kita berwuduk bukan wajib. Hukumnya adalah sunat sahaja gitu. Okey, hadis yang seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza istaqaza ahadukum min nawmihi fala yaqmis yadahu hatta yaghsilaha salasan, fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Bila seseorang kamu bangun daripada tidurnya, maka jangan dia celup tangannya ke dalam bekas air hinggalah dia basuh dulu sebanyak 3 kali basuh, kerana dia tidak tahu dekat mana tangannya pergi semasa dia tidur. Kata Nabi. Rawahu al-jamaah illa anna al-Bukhari lam yazkuri al-adad. Wa fi lafzi Tirmizi wa Ibni Majah idza istaqaza ahadukum min al-laili. Dalam riwayat Imam Bukhari tidak dinyatakan salasan 3 kali. Nabi sebut basuh tangan sebelum daripada celup dalam bekas air, tapi tak sebut 3 kali. Tapi dalam riwayat lain ada disebut dengan 3 kali gitu. Wa an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Ibnu Umar ada menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad berkata, "Idza istayqaza ahadukum min manamihi fala yudkhil hatta fa innahu la yadri ayna batat yaduhu aw ayna tafat yaduhu." Hadis ni lebih kurang macam hadis pertama lah segi pemanaan dia. Cumanya bila kita tengok rupa-rupanya ada sedikit lah dikatakan ada problem pada sanad ni. Ibnu Adi bizadatin fal yuriqhu, dalam riwayat Ibnu Adi ditambah dengan fal yuriqhu, alirkan air. Dalam hadis ni sebut basuh tangan tapi dalam yang Ibnu Adi ni dia kata ada satu tambahan iaitu fal yuriqhu, alirkan air.
Bukan semata-mata kita basuh, lepas kita basuh kita kena bilas pula kat luar tu kan. Jadi bilas tu adalah sambungan tu. Jadi kalau kita tengok sekali, maksudnya sebelum kita berwuduk, kita bukan semata-mata basuh. Lepas kita basuh tu kita kena alirkan pula air sekali. Bilas untuk kali yang terakhir tu kan. Cuma problem dia kata innaha ziyadatu munkaratun. Tambahan itu mungkar. Maksudnya tak ada lah. Dan Ibnu Mandah kata ziyadah itu ruwatuha siqat la araha mahfuzatan. Hadis tu syaz lah, hadis tu syaz, tidak mahfuz gitu. Dan kata ulama hadis yang lain, Ibn Abi Hatim dia kata hadis ni waham. Maksudnya penambahan pada fal yuridhu tu tak ada. Yang dikatakan kita kena bilas tu tak ada. Kalau ada pun sanad tu ada problem gitu. Jadi kita kekalkan kepada hukum asal, iaitu semata-mata kita basuh tangan je. Kita basuh sebelum daripada kita berwuduk ataupun sebelum kita celup tangan, basuh je, tak timbul isu kena bilas pula selepas pada tu begitu. Qauluhu fi naumihi. Ada hadis yang kata bila bangun daripada tidur min naumihi, daripada tidur. Akhadha bi umumihi asy-Syafi'i wal jumhur fastahabbu aqiba kulli naumin. Jadi dia kata Syafi'i dengan jumhur, majoriti ulama dan pandangan Imam Syafi'i, dia menyatakan yang digalakkan kita basuh tangan ni bukan semata-mata kita bangun waktu malam. Bahkan mana-mana tidur sekalipun. Mana-mana tidur pun digalakkan juga kita basuh tangan 3 kali basuh sebelum kita celup tangan kita dalam bekas air. Sebab dia guna min naumihi, daripada tidur. Bila tidur ni umum. Zuhur pun boleh berlaku, siang boleh berlaku, malam boleh berlaku. Cuma adalah hadis yang kata waktu malam. Dia kata apa? Itu hadis waktu malam. Yang Syafi'i ni dia tengok pada matan hadis disebut sebagai tidur, maka disimpulkan mana-mana tidur sekalipun. Sahu Ahmad wa Daud binaumil laili. Adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dia kata Daud Zahiri dia kata yang dikatakan tidur ni khusus tidur waktu malam. Kalau tidur waktu siang ni tak semestinya bila kita kita bila nak celup tangan dalam air tu tak semesti kita basuh dulu. Tak payah basuh pun tak apa, tak termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Ahmad bin Hanbal, satu lagi Daud Zahiri Ali-qaulihi fi akhiril ba, hadis sebab dia disebut dalam hadis batat yaduhu, dia tak tahu dekat mana tangan dia pergi, li'annal haqiqatal mabit takunu bilail, sebab yang dikatakan mabit ni bermalam itu adalah pada waktu malam. Bermalam tu waktu malam, al-mabit. Okey, ini pandangan Imam Ahmad. Maksudnya bezalah dengan pandangan Syafi'i. Syafi'i kata yang digalakkan kita basuh tangan sebelum celup tangan dalam bekas air, iaitu kita mana-mana tidur. Maksudnya tidur siang ke, tidur malam ke, zuhur ke, asar ke, tidur subuh, tidur waktu malam bangun tahajud ke, mana-mana tidur. Bila kita bangun sebelum celup tangan dalam bekas air, kita basuh dulu tangan kita sebanyak 3 kali basuh. Mana-mana tidur. Bezalah dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali, dan satu lagi Daud Az-Zahiri. Dia kata itu yang dikatakan suruh basuh 3 kali basuh tu, yang tu tidur waktu malam. Siang tak termasuk. Tu komen dia lah, kata dia. Okey, type. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi komen pula. Wa hukiya an Ahmad fi riwayatin, adalah satu riwayat. Konon ni Imam Ahmad ni dia kata apa? Annahu in qama minal naumil laili kuriha lahu qarahata tahrim. Dia kata apabila bangun pada waktu malam dimakruhkan baginya karahatu tahrim, makruh yang berat kepada haram. Adalah pandangan yang kata kita ni pergi celup tangan tu bukan celup haram, tapi celup tangan dalam bekas air bila kita bangun malam tu adalah makruh, tapi makruh tu yang berat kepada haram. Dia makruh ni dia ada dua. Satu dia panggil makruh tahrim, satu lagi dia panggil makruh tanzih. Makruh tahrim maksudnya makruh yang berat kepada haram, makruh tanzih makruh yang berat kepada harus. Dia ada dua lah, kita kena faham. Makruh tahrim ni kalau kita tengok contoh makruh tanzih ni macam orang fatwakan makan bawang, makruh itu makruh tanzih. Tapi ada satu lagi makruh tahrim. Contoh macam orang fatwakan makruh isap rokok. Rokok daun lah, bukan rokok danhil. Rokok danhil tu ramai ulama memfatwakan sebagai haram kan. Sekarang ni kita sebut rokok daun sebagai contoh. Ada fatwa tak kata makruh? Ada. Tapi makruh tu macam mana? Makruh berat kepada haram. Jadi dia ada dua makruh di sini. Satu makruh tahrim, satu lagi dipanggil makruh tanzih. Jadi Imam Ahmad ni ada satu riwayat dakwaan mengatakan Imam Ahmad ni pernah kata kita ni celup tangan apabila kita bangun daripada tidur, kita celup tangan dalam bekas air tu hukumnya adalah makruh tahrim, makruh berat kepada haram. Wa in qama min naumillah nahari kuliha lahu karahata tanzih. Tapi kalau sekiranya dia bangun tu waktu tidur siang, makruh juga, tapi makruh berat pada harus. Kok tu pula kata dia lah. Qala mazhabuna wa mazhabul muhaqqiqin. Jadi mengikut pandangan mazhab kita dan juga mazhab yang kuat, mazhab muhaqqiq yang telah dibuat penyelidikan secara mendalam ni. Dia kata anna hadzal hukma laisa maqsusan bil qiyam
naumi bal al-mu'tabar asyakku fi najasatil yad. Dia kata sebenarnya yang disebut dalam hukum ni bukanlah isu bangun daripada tidur. Isunya yang sebenarnya adalah kita bimbang, kita syak dekat tangan kita tu ada najis. Itu isu dia. Jadi bukan isu tidur ke tidak tidur. Jadi mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab ulama-ulama dalam pengkajian-pengkajian ulama yang mengkaji, mereka simpulkan sebenarnya yang digalakkan basuh tangan sebelum kita ni bukan tujuannya bila kita bangun daripada tidur tu. Tujuannya adalah kita nak pastikan keraguan tangan kita yang ada najis tu tak berlaku. Itu tujuan dia. Sebab kita basuhlah dulu. Tak kira lah tidur ke tak tidur. Kita duduk lepak-lepak macam ni. Lepas tu kita nak pergi beruduk contoh. Kita janganlah terus celup tangan kita dalam bekas air. Sebab mungkin kita duduk saja-saja macam ni, kita telah kotor kan. Maka ada kotor dekat tangan. Maka sunat juga kita basuh. Itu tu maksud dia. Famata syakka fi najasatiha kariyalahu ghamsuha fil ina. Kalau kita syak najis, maka makruhlah kita celup dalam bekas air qabla ghasliha, sebelum kita basuh tangan tu. Sawa'un kana qama minal laili aw nahari aw syakka. Sama ada kita bangun tidur waktu malam ke, bangun tidur waktu siang ke, ataupun kita ragu-ragu apakah tangan kita ni ada najis ataupun tidak. Hukum dia begitu. Jadi yang ni nampak macam sedap sikit. Pandangan ni nampak macam kuat sikit. Sebab kita rasa pun lebih masuk akal. Semata-mata tidur tu, sebab kadang-kadang kita tidur sekejap, takkan kita nak terus basuh tangan kan? Kita tidur, ada pula tak macam mazhab Hambali, macam malam kata tidur siang maka tak payah basuh. Sedangkan bila kita fikir balik. Tapi kalau kita pergi kepada tujuan, bila Nabi kata la tadri aina batat yadak, kamu tak tahu tangan kamu pergi ke mana. Maksudnya di sini isunya keraguan yang ada pada tangan. Bila keraguan pada tangan sama ada najis ataupun tidak, lekat atau tangan sama ada najis tu lekat kat tangan ataupun tidak. Benda ni bukan semata-mata berlaku pada tidur. Kalau kita duduk saja-saja pun mungkin timbul keraguan itu. Maka di situ tu kalau berlaku sebarang keraguan, maka kita disunatkan basuh tangan sebelum kita celup tangan kita dalam bekas air. Yang ni lah dipanggil maqasid. Ini dipanggil maqasid. Dia nak cari tujuan tu gitu. Wal hadis yadullu 'ala al-man'i min idkhali al-yad ila ina'il wudu' indal istiqaz. Hadis ni menjadi dalil bahawasanya tertegah daripada kita celup tangan kita dalam bekas air sebelum kita wuduk ketika kita bangun daripada tidur. Bangun tidur nak berwuduk, tangan tu jangan celup dulu. Jangan celup dulu. Itu ditegah dalam hadis ni. Waqad ikhtalafa fi zalika, ulama khilaf, berbeza pendapat. Tengok perbincangan ulama. Fal amru indal jumhur ala nadbi. Majoriti ulama mengatakan basuh itu hukumnya adalah sunat. Ni kita dah bincang lah. Cuma diulang balik ni. Wa hamlahu Ahmad ala al-wujub fi naumil laili. Imam Ahmad bin Hanbal kata wajib, iaitu bila tidur waktu malam. Bila tidur waktu malam kita bangun celup tangan dalam bekas air itu dilarang. Jadi dilarang itu adalah haram. Maksudnya basuh tangan itu adalah wajib gitu. Wa tazra al-jumhur anil wajib bi anna ta'lil bi amri yaqtadi asyak qarinatan sarifatan anil wujub ila nadbi. Kata majoriti ulama ni yang jadi makruh dia tak kata haram tu kenapa? Sebab bila kita tengok kepada hadis tu, Nabi Muhammad kaitkan dengan sebab, iaitu kamu tak tahu tangan kamu pergi ke mana. Jadi bila ada sebab dia kaitkan dengan sebab, maka tak bolehlah kita kata wajib. Kerana faktor kerana wajib itu tertakluk pada sebab. Sekarang ni tiba-tiba sebab tu tak ada. Maka kalau kita tak basuh tak jadi dosa lah. Tiba-tiba kita basuh juga. Jadi hukum basuh tu hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Ini pandangan majoriti ulama. Okey, type. Wa min jumlati ma i'tazara bihi jumhur anil wujub hadisu. Okey, macam mana jumhur nak jawab hujah yang mengatakan wajib tadi Dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min shannil mu'allaqi ba'da qiyamihi minan naumi wa lam yarahu annahu ghassala yadahu. Adalah sahabat Nabi ini ditidur dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis tu, yang cerita ni adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam kitab ni tak sebut siapa yang sahabat tu, tapi kita buka dalam kitab hadis lain dinyatakan sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Cerita dia tidur rumah Nabi sallam lah, dekat rumah Nabi, di rumah isteri yang bernama Maimunah pada masa tu. Jadi tidur malam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun sembahyang tahajud. Dia kata Nabi Muhammad ni berwuduk, tawadda'a min sya'nil mu'allaq. Nabi ni berwuduk iaitu dengan cara ada bekas air yang tergantung kan. Ambil bekas air yang dibuat daripada kulit, bubuh air dalam tu gantung dekat atas. Bila gantung tu, dia kata dia nampak Nabi Muhammad SAW bangun. Lepas tu Nabi nak berwuduk. Masa Nabi berwuduk, Nabi kata Ibn Abbas, dia tak nampak pula Nabi Muhammad basuh tangan. Tak nampak pula Nabi basuh tangan. Jadi disebabkan hadis ni menyatakan Nabi Muhammad tak basuh tangan,
masa sembahyang malam tu, jadi kata jumhur bermaksud hukumnya bukan wajib lah. Kita basuh tangan tu bukan wajib, hukumnya adalah sunat sahaja gitu. Type. Warudda bi annahu sahha anhu sallallahu alaihi wasallam ghuslu yadayhi qabla idkhalihima fil ina' halal yaqظah fa istihbabuhu ba'da an-naumi aula. Jadi dia kata memanglah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad basuh tangan dia sebelum celup tangan dalam bekas air apabila bangun daripada tidur. Memang ada, tetapi yang tu hukumnya adalah sunat, bukan wajib begitu. Baik. Wa minal a'zar lil jumhur. Jumhur ulama bahas juga berkenaan dengan apa? Anna taqid bisalas. Nak basuh tu 3 kali basuh tu. Min ghairi najasati al-ainiyah, tanpa ada najis yang kita nampak tengok. Ya dulu ala nadbiyati, itu menjadi dalil bahawasanya hukumnya adalah sunat. Basuh 3 kali tu, basuh tu sendiri tu sunat. Tambah 3 kali pula, itu pun sunat pula, dia bukan wajib. Wa hazi al-umur idza dhammat ilaihi al-bara'atul asliyah lam yabqa al-hadisu muntahadan lil wujub wala li tahrim at-tark. Jadi dia kata apabila kita gabung semua hadis tu, dia kembali pada hukum asal lah. Hukum asal tangan kita ni tidak dikira sebagai najis kecuali dibuktikan ada najis. Jadi kita bangun pada tidur, tangan kita ni najis ke tak? Jadi kaedah dia al-aslu baqa'un makana ala makan. Sesuatu hukum itu kekalkan kepada hukum asalnya. Sesuatu benda tu kekal kepada hukum asal. Kalau sekiranya tidak ada bukti, tidak kelihatan najis, maka tangan itu tetap bersih. Type. Jadi kita sebagai bersih, kita nak basuh. Hukum basuh tu adalah sunat, bukan wajib, dan tak berdosa kalau kita tak buat. Tak basuh tu tak jadi dosa, gitu. Wala yasihu al-ihtijaju bihi, tidak sah berhujah. Okey. Qauluhu fala fil ina. Dalam hadis ni dia nyatakan sebelum kamu celup tangan dalam bekas air tu, maka janganlah kamu dalam hadis sebut, bila kamu bangun bertidur, maka jangan kamu celup tangan kamu dalam bekas air. Dia guna kalimah al-ina ni bekas. Al-ina ni maknanya bekas air yang bekas tu kecil. Tu al-ina, bekas air macam cetong apa? Gayung tu kan kecil. Al-ina disebut Jadi bekas air yang kecil lah. Nabi Muhammad SAW kata bila dia bangun tidur, dia nak guna air yang bekas kecil, jangan celup tangan dulu. Basuh dulu tangan kat luar sebanyak 3 kali. Okey. Wa fi riwayat li Ibn Khuzaimah fi ina'ihi aw wudu'ihi. Dalam riwayat Ibn Khuzaimah dinyatakan satu dia guna kalimah ina bekas, satu lagi air sembahyang. Wudu, air yang digunakan untuk berwuduk gitu. Wa zahiru ikhtisasu zalika bi ina'il wudu wa yulhaqu bihi al-ghuslu bi jami'in anna kulla wahidin minhuma yuradu at-tatahhur bihi. Sebenarnya dua-dua boleh lah, guna bekas air ke ataupun air wuduk boleh, sebab kedua-duanya air itu dikira sebagai air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci gitu. Wa kharaja bi zikril ina. Okey, bila disebut al-ina ni maksudnya bekas yang kecil, maka di kita tak termasuklah al-biraq. Al-biraq ni maksudnya kolam air besar. Kolam air besar. Wal hayat ni kolam air besar. Al-biraq, al-hayat itu semaknanya kolam air. Al-hayat ni asal maknanya kita pergi dekat padang pasir, ada orang ni dia buat lingkungan air, dia buat lingkungan dengan kat tengah padang pasir tu, dia buat korek macam bulat tu kan. Air ada dalam tu. Yang tu dia panggil al-hayat. Al-biraq ni contoh macam kita pergi dekat hotel tu, dia ada kolam renang. Itu dia panggil al-biraq. Jadi maksudnya bekas air tu besar lah. Yang tadi tu bekas air yang kecil. Bekas air yang besar tu lagu mana pula? Dia kata la tufsidu bi ghamsil yad fiha ala taqdir najasatiha fala yatanawaluha. Yang kita sebut tadi tu, jangan celup tangan semasa kita bangun daripada tidur kecuali kita basuh dulu, itu tu merujuk pada bekas air yang kecil rupa-rupanya. Tapi kalau yang kita cerita besar, kolam air besar, kolam mandi dekat kolam al-hayat dekat padang pasir tu, yang tu tak termasuk. Maksudnya kalau kita bangun daripada tidur, kita nak berwuduk dalam kolam contoh, yang tu tak termasuk dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita nampak gambaran lah disebut dalam kitab ni. Okey, wal jumhur minal mutaqaddimin wal mutaakhirin ala annahu la yunajjisul ma' idza ghamasa yaduhu fi. Majoriti ulama dalam kalangan ulama dulu dan ulama mutaakhirin, ulama contemporary, dia menyatakan bahawasanya air tidak jadi najis kalau kita celup tangan dalam kolam tadi. Dalam kolam besar tu kalau celup tangan, air tu tak jadi najis. Air tangan kita ni ada air liubasi contoh, celup dalam kolam, dia tak memberi mudarat lah, sebab sikit sangat nak compare air banyak tu kan. Gitu.
Wa hukiya an Al-Hasan Al-Basri annahu yunajis in qama min naumil laili. Tapi ada pula ulama namanya Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, dia kata air tu boleh jadi najis. Ambil ngah. Kolam besar tu, kolam mandi tu, kolam renang tu, kita bangun tidur, tangan kita tu contoh air basi ke, contoh najis ke apa tu kan. Jadi kita celup tangan, dia kata air tu boleh jadi najis. Berat lah. Pandangan ni nampak tak masuk akal sikit lah. Al-Hasan Al-Basri namanya. Wa hukiya, dan dihikayatkan juga, mengikut ceritanya juga, yang kata ni Ishaq bin Rahawiyah, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Yang kata ni Hasan Basri, satu Ishaq Rahawiyah, satu lagi Muhammad bin Jarir At-Tabari. 3 ulama lah yang kata kalau kita celup tangan kita dalam bekas air, dalam kolam mandi, kolam renang tu, kita celup juga, air tu jadi najis. Walhal sikit je kan. Macam mana nak mendominasi semua tu? Kata majoriti ulama kata tak, air tu tak jadi najis. Tapi boleh ke pandangan 3 ulama ni kata najis. Dan kata Imam Nawawi wa huwa dhaifun jiddan. Pandangan tu dhaif. Pandangan tu tak betul Dhaif bukan dhaif biasa, jiddan. Lemah sangat-sangat. Pandangan tu lemah sangat-sangat. Okey. Qala al-musannif, berkata musannif Imam Asy-Syaukani, wa aksarul ulama hamalu hadha 'ala al-istihbab misla ma rawa Abu Hurairah anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza ahadukum min manamihi falyastanthir salasa marratin fa inna syaitan yabitu 'ala hayashimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata digalakkan yang kita kena basuh tu tangan 3 kali tu, hukumnya adalah sunat bukan wajib, sebab kita pergi compare, kita pergi bandingkan dengan hadis lain, hadis yang cerita pasal amalan lain. Apa dia? Iaitu berkenaan dengan kita istinsyak. Istinsyak maksudnya kita sedut air masuk lubang hidung. Apa hadis tu? Hadis tu Abu Hurairah kata Nabi Muhammad bagi tahu, apabila seseorang kamu bangun daripada tidur, maka hendaklah dia masuk falyastansir, dia kena masukkan air ke dalam lubang hidung dia sebanyak 3 kali. Masuk lubang hidung. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, sebab bila hidung kita hembuh keluar, setan keluar sekali. Kerana masa kita tidur tu setan masuk dalam lubang hidung. Tu kata hadis ni. Wa inna ma massala al-musannif mahallin naza' bi hadzal hadis li'annahu qad waqa'a al-ittifaq ala admi al-wujubil istinsar indal istiqas walam yadhhab ila wujubihi ahadun. Jadi Nabi Muhammad SAW kata bila bangun daripada tidur, maka hendaklah dia istinsyak, masuk air lubang hidung 3 kali. Hukum tu adalah sunat. Hukum tu adalah sunat. Maka serupa juga bila kita tengok kepada Nabi Muhammad SAW kata bila bangun daripada tidur, maka basuhlah tangan sebanyak 3 kali celup dalam bekas air. Jadi kalau hadis maka serupa juga basuh tangan sebelum 3 kali tu hukumnya adalah sunat juga. Tu cara dia nilai hukum tu begitu. Innama syuri'a li annahu yadhhab ila ma yulsaqu bi majran nafsi min al-awsakh wa yunazzifuhu fayakunu sababan li nashatil qari wa tabdi syaitan. Okey, tak apa, tak penting. Wa qila huwa 'izamun riqaqun layyinah. Okey, apa itu hayashinihi? Hayashi ni khayshum. Itu 'izamun aqsa al-am. Ni atas ni hidung kita ni kat atas ni, saluran hidung yang sampai dekat otak tengah-tengah tu, yang tu dia sebutan Arab dia panggil sebagai hayshum. Hayshum gitu. Habis. Waqa'a fil Bukhari wallahu ta'ala alam, wallahu a'lam. Okey, ada siapa kita tengok soalan? Haji Yusri Ibrahim, Assalamualaikum. Salam Ji. Wafaqallahu ya Ustaz. Alhamdulillah, Syekh Ahmad Yusuf bin Wahab. Ahmad Yusuf, Syekh, apa pandangan Ustaz berkenaan menyandarkan istilah sufi datang dari golongan sufah? Ana ada cerita itu setelah Facebook sebelum ni, tapi tak pernah ulang balik kat sini. Ana bila kita tengok perdebatan berkenaan dengan sufi disandarkan kepada ahli sufah, sebenarnya memang ada kata begitu, tetapi telah ditolak oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia tolak. Dia kata tak tepat kita sandarkan ahli sufi itu dengan golongan ahli sufah. Sebab kalimah sufi tu dengan sufah tu bukan daripada akar kata yang sama. Jadi tak tepat lah. Tu kata Al-Imam Ibn Taymiyah. Tapi walau bagaimanapun kita kena ingat satu benda lah. Al-hukmu yaduru alal ma'al illa. Al-hukmu yaduru ma'al al-ibrah bil jawahir bil mazahir. Hukum itu dilihat pada substance. Dia bukan tengok pada nama. Maka ketika itu isu sufi tak sufi ni kita jangan tengok kepada penjenamaan. Kita tengok segi amal lakukan mereka itu apakah setelah Al-Quran hadis ataupun tidak, begitu. Wallahu a'lam. Ya Syekh,
Nak tanya, kalau mimpi keluar air mani di siang hari dalam bulan Ramadan, ada kesan perlu mandi wajib dengan kadar segera atau boleh relax-relax dulu? Tak semestinya disegerakan. Dia tidur pagi lah. Lepas pukul 8, pukul 9 dia tidur. Lepas tu dia bangun dalam pukul 11. Dia tengok kain dia basah. Dia dapati dia ni bermimpi lah. Malam tadi dia mimpi. Memang masa dia tidur tu dia mimpi dan mewajibkan mandi kan. Jadi dia rasa tak apalah, pukul 11 ni kita bangun tak payah mandi lagi. Kita mandi nanti Zuhur, nanti nak sembahyang Zuhur. Boleh hukumnya adalah boleh. Tak jadi apa pun. Kita segerakan mandi wajib tu hukumnya adalah sunat. Segerakan mandi wajib tu hukumnya adalah sunat. Gitu. Wallahu a'lam. Lagi satu, kalau mimpi keluar air mani tapi tiada kesan, perlu mandi wajibkah Ustaz? Kalau mimpi air mani tak keluar, tak wajib mandi. Semata-mata mimpi tak keluar air mani, tak wajib mandi. Yang kita sebut mandi ni, yang kata wajib mandi ni bukan mimpi tu, air mani tu. Itu yang wajib. Gitu. Wallahu a'lam. Sedan Rashid, Ustaz, ada dua pertanyaan. Apa maksud tumit di azab api akhirat? Di azab api neraka. Ada hadis tu panjang. Ceritanya Nabi Muhammad SAW balik bersama para sahabat dalam permusafiran. Lepas tu sahabat sampai dulu. Nabi sampai lewat. Nabi sampai lewat. Jadi sahabat Nabi berwuduk. Masa berwuduk tu Nabi Muhammad nak sampai. Baru Nabi sampai ketika sahabat Nabi sedang berwuduk untuk sembahyang asar pada masa tu. Jadi Nabi Muhammad bila tengok sahabat Nabi berwuduk, dia tak basuh dengan sempurna lah kaki tu, sehingga tapak kaki tu tak kena maka tu Nabi Muhammad SAW pun tersebut wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit kaki yang berada dalam neraka. Maksud hadis tu adalah kalau kita tengok benda ni, ana pernah syarah hadis ni masa ana mengajar Sahih Muslim. Hadis ni dalam Syarah Nawawi, Imam Nawawi bahas di situ menjadi dalil bahawasanya bila kita berwuduk kita kena ratakan air. Jadi yang dikatakan tumit tu masuk neraka tu apabila kita berwuduk, tumit tu tak kena air. Macam kita berwuduk, kaki kita basuh hujung macam tu, kita tak sedar bawah tu tak kena. Yang tu yang menyebabkan kita boleh masuk dalam neraka. Tu maksud dia. Wallahu a'lam. Yang kedua, adakah sama istilah membasuh dan menyapu air anggota wuduk? Membasuh dengan menyapu, sapu ni dia tak semestinya rata. Basuh mesti rata. Sebab itu ulama Islam berbeza pendapat berkenaan dengan kepala ni basuh ke sapu. Bila kita berwuduk, kita wuduk ni kita basuh muka, tangan, tapi kepala tu macam mana? Sebab Quran kata faghsilu wujuhakum wa ayyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Allah Taala kata wamsahu biruusikum, sapulah kepala. Jadi bila sapu, apakah kita ratakan air? Tak. Dia ambil tangan sekali. Ada 2-3 riwayat lah. Dalam beberapa riwayat kata kena 3 kali. Kita sekali, 3 kali kan. 3 kali sapu. Dia buka piah macam ni. Kan? Kita basahkan tangan. Kita basuh muka, tangan, kepala kan. Masa kita kepala ni, jari macam ni. 3 jari macam tu. 2 jari terangkat. Ibu jari dengan jari telunjuk terangkat. Kita tarik macam tu. Sekali je. Kenapa? Sekali. 2 jari ni untuk telinga. Telinga dengan kepala sapu, bukan basuh. Sebab tu dia sekali. Jadi bila sebut basuh, dia kena rata. Tapi kalau sapu tak semestinya rata. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan kaki tu kena basuh. Dalilnya hadis wailul lil aqabi minan nar. Tumit masuk neraka tu kan, kena basuh. Tapi Syiah kata tak. Sebab dalam Quran kata wamsahu bi ruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Kamu hingga kepada buku lali. Sebab tu Syiah kaki dia tak basuh, dia sapu juga. Sekali sapu. Syiah. Kita di sunnah tak. Sebab pada kita sebenarnya wamsahu bi ruusikum wa arjulikum tu sebenarnya dia bukan ataf daripada ataf ni dalam bahasa Arab. Waw tu dan kan. Dan ni bukan dan merujuk kepada sapu. Dan tu merujuk pada basuh muka dengan tangan tadi. Itu sunni Ahlussunnah wal Jamaah lah. Perbezaan dalam penafsiran ayat Quran tersebut lah. Jadi bila sebut basuh, dia kena rata. Kalau sapu tak semestinya rata. Tu beza dia. Wallahu a'lam. Okey. Yusuf. Tentuan suatu qaul itu sahih atau dhaif sama dengan metod hadis. Dia lebih kurang. Pada metod hadis lah. Sebab hadis ni dia melihat kepada status periwayatan. Sejauh mana periwayatan pencerita itu kuat ataupun tidak. Lepas tu apakah bertembung dengan teks, dengan periwayat-riwayat yang lain. Itu satu hadis. Satu hadis tu dia tengok perawi cerita. Contoh hadis Nabi SAW, tengok fulan bin fulan, rawi, kita check. Mamat ni okey tak? Bila dapati okey, sahih. Tapi cukup ke? Nanti dulu. Kita tengok pula matan. Matan tu pula kita compare.
ataupun hadis. Kalau sekira tidak bercanggah, maka matan itu boleh diambil kira, matan itu dikira sebagai, hadis itu dikira sebagai sahih. Maksudnya kita menentukan status hadis itu berdasarkan kepada perawi, pencerita, dan satu lagi apakah bertemu dengan Al-Quran dan hadis. Ada satu lagi ni berkenaan dengan fatwa ulama. Kita tengok satu qaul tu, pendapat tu kuat ataupun tidak. Yang pertamanya kita kena faham metodologi. Kita kena tahu macam mana metodologi mazhab itu. Satu. Yang keduanya kita kena tahu pendalilan daripada nas. Sebab Islam ni asalnya Quran hadis. Jadi bila kita tengok ada fatwa dikeluarkan, lepas tu kita compare, kenapa bercanggah dengan nas? Jadi bila bercanggah dengan nas, maka kita boleh anggap pandangan itu sebagai lemah. Jadi kita kena cari pandangan yang selaras dengan nas. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Wis. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi tak? Siapa nak tanya soalan? Ada lagi tak? Anda rasa tak ada lah kot. Tak ada orang tanya lah kot. Cukup lah kot. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.